Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'asir ya karim, amma ba'du. Pengurusi masjid, seterusnya setiausaha Barisan Ahli Jatuhan Kuasa Masjid Rizwaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para asatizah, para alim ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini, sekitar pengisian kita sebelum masuk waktu isyak, saya nak bawa highlight semula tentang tajuk khutbah Jumaat pada hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak, yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Kebetulan memang saya pun, mungkin juga ada beberapa orang asatizah yang lain pun menyentuh perkara yang sama dalam kuliah dan sebagainya. Dan ibu-ibu barangkali macam biasalah, saya dah biasalah tanya kan, ada tak dapat khutbah hari ni? Ada tak abang-abang cerita, hari ni khutbah tajuk dia sekian-sekian, ada tak? Tak ada, kesian. Tak apa. Jadi kita kongsi sedikit mukadimahnya pada awal khutbah pada hari ini, iaitu tajuk Nabi SAW menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang Nabi katakan, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, dan antara yang pertamanya ialah kewafatanku, yang kedua pembukaan Baitul Maqdis, dan yang ketiga kematian yang banyak yang menyerang kamu bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati secara tiba-tiba. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi ini tanda. Kalau kata ulama cakap, sebenarnya apabila Nabi SAW lahir tu, lahirnya saja Nabi SAW itu dah tanda akhir zaman itu. Jadi bila dah wafat, dah lebih 63 tahun selepas itu tanda pertama. Yang kedua ialah pembebasan Baitul Maqdis, yang saya tak nak sentuh yang itu. Dan yang ketiga, dia bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu bahawa berlakunya kematian yang sangat banyak. Seperti kambing-kambing yang mati bergelimpangan begitu saja. Jadi fahamnya, maknanya situasi yang Nabi SAW khabar 1400 tahun sebelum ini dah berlaku di depan mata kita. Yang ini kita dah tahu. Tapi tahu-tahu kita, kalau kita tengok realiti yang berlaku pada hari ini, masyarakat masih lagi buat alpa, masih lagi lalai dan sebagainya. Dalam khutbah tadi juga, pada hari ini juga disentuh antara beberapa yang Nabi bagi tahu tanda-tanda yang lain
berlakunya akhir zaman bila banyak berlakunya hiburan yang sangat melampau, banyak berlakunya penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Jadi itu semua tanda-tanda akhir zaman. Tidakkah cukup dengan tanda-tanda yang kita dah tengok depan mata kita untuk kita kembali kepada Allah dan Rasul, untuk kita kembali kepada jalan yang benar, untuk kita kembali mengamalkan Islam secara sumul, secara sempurna? Tak boleh main tobik-tobik. Orang Perak ke apa tobik-tobik lah kan? Ya ke tobik-tobik? Main macam kita gunting rambut lah, tobik otak sini ada. Tak boleh main ambil sikit-sikit. Kena ambil secara keseluruhan. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan ini kita semua tahu, dan kita meyakini bahawa tidak ada sistem lain yang boleh menggantikan sistem yang telah Allah SWT turunkan melalui perantaran Rasulnya, iaitu Islam. Tak ada lah. Jadi sebab itu tanya kepada diri kita, termasuk saya, tidakkah yang berlaku di depan mata kita ini cukup untuk menyedarkan kita supaya kita kembali ke pangkal jalan? Jadi untuk kita tengok dengan lebih mendalam, kebetulan saya pun ada menyentuh ataupun bawa kepada dalam kuliah-kuliah, iaitu tentang peristiwa akhir zaman. Kitab yang saya bawa ni kecil, bukan yang selalu yang tebal tu, sama je sebenarnya. Cuma ini dipisahkan. Dan kalau dah dibaca pun anggap sebagai satu pengulangan untuk menguatkan kita lagi, menguatkan keazaman kita supaya kita sekarang ini mesti berada pada landasan yang betul. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Tak ada waktu dah untuk kita tak tahu berapa baki lagi waktu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi sebab itu tak boleh kita leka, tak boleh lalai. Pada malam ini insya-Allah kita nak tengok Nabi SAW berpesan bahayanya penyakit umat-umat yang terdahulu. Nabi bagi tahu dekat para sahabat. Dan kita dengar pada malam ini, ada tak penyakit-penyakit yang Nabi dah pesan kepada para sahabat itu berlaku? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umama. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umama? Qala al-asharu wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghud wat tahasudu hatta yakunal bagh. Rawahul Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, yang pertama, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu bermewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, hasut menghasut sehingga menjadi zalim menzalimi. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Dan di sana kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu helah. Di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak
yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasud menghasut dan sebagainya. Itu yang telah disyarah oleh Ustaz Fahmi Zamzam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasa dengar penyakit zahir ni, kita biasa sangat dengar. Macam-macam nama ada. Paling famous kita dengar penyakit 3 serangkai lah. Ni penyakit 3 serangkai biasanya dalam 10 orang tu kita boleh cover 4 orang 5 orang daripada 10 orang tu adalah penyakit 3 serangkai. Tuan-tuan tahu jugalah kan, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Tu. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Penyakit GST pun ada, gout sampai tua. Macam-macam penyakit ada. Sampai tak tahu nama apa lagi dah. Dan kita berhabis kita ni, masuk saya sekalipun, berhabis kita berikhtiar untuk berubat supaya kita boleh bertahan ataupun kurang-kurangnya dapat menyembuhkan penyakit tu ataupun bertahan. Kita tengok ramai orang pergi hospital. Dah ada buku dah kan, buku warna hijau ke buku warna apa saya pun tak tahulah. Lepas tu orang dapatlah ubatnya sebekas kan. Kenyang makan ubat orang kata kan. Tak apa, saya nak kata tak ada masalah. Kita sebagai manusia biasa ni memang kena ikhtiar untuk merawat penyakit kita. Ada yang pergi rawatan alternatif macam-macam. Ada yang amalkan herba, ada yang amalkan pemakanan sunnah Nabi. Tak ada masalah tu semua. Sebab kita manusia kena ikhtiar. Tetapi kita kadang-kadang terlupa bahawa di samping penyakit zahir ada satu lagi penyakit, namanya penyakit batin. Penyakit batin ini yang kadang-kadang kita terlupa untuk merawat penyakit itu. Kita biar dia begitu saja, sedangkan dia namanya penyakit juga. Sebab Nabi yang bagi tahu. Hak yang kita sebut tadi ni, penyakit sukakan hiburan, sukakan kemewahan, itu namanya penyakit tu Nabi cakap. Dan penyakit itu sebenarnya perlu dirawat. Sebab sakit-sakit itulah yang nantinya, penyakit-penyakit batin itu nantinya yang akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penyakit-penyakit zahir itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya dia adalah sebagai kafarah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sekiranya kita sabar dengan ujian ketentuan Allah Subhanahu wa taala, habis dosa-dosa kita berguguran. Tapi yang kita bimbang ni penyakit batin ni, yang kita tak rawat, akhirnya penyakit batin itulah yang akan menatijahkan segala amal ibadah kita, segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok satu persatu insya-Allah. Yang pertama, al-asharu, iaitu terlalu banyak berseronok, sedangkan ia adalah penyakit. Nabi SAW dalam satu hadis mengingatkan kepada sahabat-sahabat dia, kata Nabi, janganlah kalian menjual penyanyi-penyanyi wanita atau membeli mereka atau mengajar mereka menyanyi. Tidak ada kebaikan pada urus niaga melibatkan mereka, dan nilaian harga mereka adalah haram. Dan kerana kes umpama inilah diturunkan ayat yang bermaksud, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita dalam Islam, perbincangan tentang hiburan itu memang telah diperhalusi oleh ulama-ulama. Pada dasarnya hiburan itu harus, tak ada masalah, hiburan itu harus. Tapi sekiranya hiburan itu menyebabkan kita lalai kita kepada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada harus itu akhirnya bertukar menjadi haram. Pula tu yang kita nak sebut sekarang ini ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mengantar isyarat dengan jelas, iaitu Allah Taala, bahasa kita fahamnya COVID-19 tu, tak betul atau tidak kan? Maksudnya tak tahulah virus tu, orang bagi nama dia COVID-19. Tapi itu isyarat yang jelas datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
gunanya untuk kita kembali kepada pangkal jalan. Lalu bagaimana ketika Allah Ta'ala hantar musibah dan ujian ini, masih lagi ramai yang lalai. Dia buat menonong itu saja, berhibur dan terus berhibur. Dalam setiap rangkaian televisyen tu, channel berapa pun tuan-tuan tengok, memang hiburan belaka semua. Nanti saya sebutlah channel berapa kan. Hiburan belaka semua. Hiburan realiti ada, pertandingan ada. Rasa demo macamnya kita mikirkan bahawa demo ni tak rasa apa-apa ke? Maka itulah timbulnya suara-suara yang menyuarakan, sehingga membuat satu perbandingan yang tidak tepat, yang pernah saya sentuh sebelum ini. Khususnya orang-orang yang cintakan kepada agama, yang melazimi diri pergi ke masjid, pergi ke surau, menyuarakan pandangan, kenapa SOP di masjid ketat penuh, kenapa ada zon kuning, zon merah, zon hijau, tapi pada artis tu tak ada zon langsung. Apa pun tidak demo tu, tak ada kira zon. Tu kita kata satu banding beza yang tidak tepat. Sebab apa? Macam mana kita boleh buat banding beza antara industri muzik, industri hiburan dengan institusi agama? Tak boleh. Sebab dia dua entiti yang berbeza. Institusi agama di bawah pentadbiran hal ehwal negeri masing-masing yang diketuai oleh sultan atau raja. Bagi negeri yang tidak ada sultan atau raja, diketuai oleh yang di-Pertuan Agong. Itu beza, kena faham yang itu dulu, pegang yang itu dulu. Maka kita dah pernah sentuh sebelum ini, apa yang telah diputuskan oleh majlis fatwa, maka itulah yang kita kena patuhi, kena ikut. Sebab Allah dah nyatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Hak tu kita tak boleh pertikaikan. Maka apa yang telah diputuskan, itulah kita kena patuhi. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang SOP di masjid negeri ini dengan negeri yang lain sedikit ada perbezaan. Sebab itu hak negeri masing-masing. Tetapi kalau kita nak buat banding beza antara industri muzik dengan industri agama, tak boleh lah. Mana boleh? Demo ada demo punya, demo ada piawaian demo sendiri. Tapi yang kita faham apa suara-suara yang keluar itu ialah rasa macam demo itu macam tak ambil cakna langsung, tak prihatin langsung, tak peduli tentang Allah Ta'ala dah bagi ujian dan musibah ni. Patut-patut kena KIV dulu, patut-patut kena tangguh dulu. Yang kita bimbangkan ini, yang kita beria, kita jaga ni, tetapi masih lagi sampai angka 3,000. Kita bimbang ini adalah amaran daripada Allah Ta'ala. Hak ni kita bimbang ni. SOP dah patuh dah. Pergi masuk kedai pun pakai face mask, ada penjarakan, walaupun kita tak nafikan ada juga yang culasnya. Tetapi kita tengok rata-ratanya mematuhi arahan itu, mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tetapi kenapa angkanya masih lagi 3,000? Bukan lagi masih 3,000, dah mencecah ke 3,000. Dan diramalkan oleh beberapa orang pakar, diramalkan mungkin akan mencecah ke angka 5,000 dalam masa terdekat. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon dijauhkan pada Allah Ta'ala. Dan beberapa doktor pakar telah menulis hantar kepada pihak kerajaan supaya meneliti. Ada 10 cadangan yang mereka kemukakan. Sebab mereka bagi tahu pihak frontliner khususnya di hospital dah tak tahan dah. Tak tahan. Dengan kerja tanpa hentinya, cuti pun tak dapat, dengan risiko yang tinggi. Sampai bila mereka mampu untuk bertahan? Dah tak boleh bertahan dah. Yang kita bimbang, itulah sebabnya saya kata tadi, yang kita bimbang itu musibah adalah kerana kecuaian, kelalaian apa yang telah dilakukan oleh segelintir di kalangan kita, yang tidak pedulikan apa yang telah Allah Ta'ala hantar musibah ini.
Patut-patut kita semua kena banyakkan istighfar, sebab itu adalah formula, antara formula untuk kita mohon Allah SWT angkat semula wabak ini. Sebab sebagai seorang Muslim, seorang Islam yang beriman, kena yakin bahawa ini adalah datangnya daripada Allah, dan yang nak bagi kesembuhan pun Allah Ta'ala. Ya, kita manusia kena ikhtiar, tapi kesembuhan datang daripada Allah Ta'ala. Macam ubat yang kita makan, bukan ubat yang menyembuhkan kita. Yang sembuhkan kita ialah Allah Ta'ala, tapi ubat itu asbab saja. Yang kita perlu ikhtiar, sama macam kita buat SOP apa semua ni. Maka barangkali itulah suara-suara yang rasa tak puas hati tu, so kita boleh faham juga. Maka Nabi dah khabar dah, sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu bahawa hiburan ini benda antara perkara yang sangat berbahaya, khususnya yang menampilkan wanita-wanita. Kita tengoklah kan. Tapi itulah yang menjadi sudah menjadi resam atau menjadi kebiasaan kepada rakyat negara kita. Kalau tak dengar hiburan sedih, dia tak boleh. Sebab itu rancangan-rancangan realiti itu dia tetap akan mendapat sambutan. Tuan-tuan tengoklah rate. Tengoklah apa ni kajian yang dia buat, memang mendapat tempat yang sangat menggalakkan. Kalau kita banding beza dengan forum perdana tu, berapa orang je yang tengok tu agaknya. Dan macam saya sentuh sebelum ini, yang lebih memedihkan, menyedihkan kita, melibatkan waktu-waktu prime hour, waktu-waktu perdana, waktu-waktu yang sangat kritikal, iaitu waktu maghrib dan isyak. Itu waktu kritikal. Patut-patutnya waktu itu berkumpul semua orang, kalau tidak di masjid pun berjamaah bersama keluarga di rumah. Tapi hari ni cuba tuan-tuan tengoklah, waktu nak maghrib waktu itulah ramai orang tidak-tidaknya pergi pasar malam. Tak pun pergi mana-mana lah. Sedangkan pada masa yang sama kita tengok burung-burung berterbangan balik ke sarang masing-masing sebelum azan berbunyi. Tuan-tuan tengok, apakah kita tak melihat? Sedangkan dia cuma makhluk yang bernama haiwan saja, tapi dia pun pandai. Sebelum waktu maghrib dia dah balik ke sarang masing-masing. Dia manusia ni yang jadi yang jadi masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bataru, iaitu hidup terlalu mewah. Daripada Ali bin Abi Talib, bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam masjid, tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab para sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadah sahaja dan tidak susah untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Ini Nabi cakap. Nabi tengok Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni antara sahabat Nabi yang antara awal, as-sabiqun al-awwalun, yang awal masuk Islam di Mekah. Dia ni orang muhajirin. Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya. Nabi kata tidak ada orang lain yang pakai minyak wangi yang paling wangi melainkan Mus'ab bin Umair. Wangi. Pakaian kalau jubah tidak ada lagi yang paling cantik melainkan yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Tetapi apabila Islamnya Mus'ab bin Umair, maknya tak boleh terima.
Sehingga mak dia kata, pilih dua. Kalau kamu pilih Islam, maka tinggalkan aku dan harta-harta. Mus'ab bin Umair terpaksa. Rela dia meninggalkan ibunya yang tidak seakidah dengan dia untuk memilih bersama dengan Nabi SAW. Mus'ab bin Umair yang dihantar awal oleh Nabi SAW ke Madinah selepas Bai'atul Aqabah yang pertama. Di tangan Mus'ab bin Umair lah ramainya orang Aus dan Khuzraj masuk Islam. Akhirnya Mus'ab bin Umair syahid di medan Uhud. Apabila Nabi SAW tengok jenazah Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Sebab apa? Kain kapan yang nak tutup Mus'ab bin Umair, bila tarik ke bawah nampak kepalanya, bila tarik ke atas nampak kakinya. Itu saja harta yang dia ada, tuan-tuan. Sehingga katanya Nabi ambil rumput, namanya rumput uzkur, kata silap saya, untuk menutup keseluruhan jenazah Mus'ab bin Umair. Tuan bayangkan. Maka Nabi kata, bagaimana keadaannya kalau kamu nanti pagi je pakai lain, pagi keluar rumah pakai lain, petang sekali keluar pergi pasar malam lain lagi pakai, lepas tu makan, bila nak hidang makanan, sekejap orang hantar macam-macam, chicken chop, lamb chop, macam-macam chop lah. Nabi tanya macam mana keadaannya. Sahabat kata, keadaan kalau kami dapat keadaan yang begitu, tentulah baiklah, sebab kami tak payah nak pergi susah kerja dah, kami tumpu ibadah saja. Lah, Nabi kata tidak. Keadaan kamu sekarang lebih baik daripada keadaan kalau berlaku macam itu. Sebab apa? Sebab mewah-mewah itu akan menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita cepat-cepat sikit. Namanya at-takasur, iaitu menghimpunkan harta yang sebanyak mungkin. Ini dah biasa tuan-tuan dengar Allah menyatakan dalam surah At-Takasur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyak harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Ini kita buat ni. Sibuk kita, keluar pagi, balik petang, overtime lagi dan sebagainya. Tak cukup dengan itu, kita buat side income lagi. Tak ada masalah lah untuk menambah pendapatan keluarga, tak ada masalah. Tapi yang bimbangnya, kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sibuk yang nak naik pangkat, tolak sana, pijak sini, hulur sana, hulur sini. Yang nak dapatkan jawatan, yang nak dapatkan pangkat, macam-macam. Yang nak dapat jadi, orang sebutkan marah pula. Yang nak dipilih menjadi pemimpin, minta maaf saya tentu, jangan marah saya. Ni ada dah saya dengar. Ada dah dapat kad kuning dah. Tak, saya kata apa tuan-tuan? Sebab itu saya sebenarnya saya terbuka. Saya dah pernah sebut, biasanya kalau saya kuliah di surau atau masjid, saya beritahu kalau apa yang saya sampaikan ini salah, tolong bagi teguran. Directly pun tak apa, tak ada masalah. Kalau nak tegur saya tak ada masalah. Tengah-tengah ni angkat tangan, tak payah angkat tangan tak apa. Apa hair sejam, tak apa, boleh, tak ada masalah. Pernah kena pun sekali, dia pernah kena. Tapi dia bukan itu. Tengah-tengah mengajar ni, dia kata, Ustaz mengajar tak ada lawak. Ustaz mengajar tak ada lawak. Awak lawak sikit kata. Aku mengajar sirah nak lawak benda. Saya nak kawal. Tak apa, saya tak ada masalah. Boleh nak melawak. Tapi kita cerita pasal hari kiamat rasa tak apa-apa, boleh juga melawak, tak ada masalah. Tapi saya tak marah pun orang tu. Tegur, tak ada masalah. Kalau ada yang saya bagi tahu tak betul, boleh. Kalau tak nak cakap direct, tak apa, panggil Ustaz Ijam. Saya selaku big boss lah. Bos tengok Ustaz Ijam tak ni cakap. Tapi bila tak ada tu, saya ingat betul lah. Rupanya dengar pula. Maknanya kalau saya sampaikan itu salah, tuan-tuan kena tegur, wajib bagi tuan-tuan tegur. Tapi kalau yang saya sampaikan itu tidak sedap di telinga tuan-tuan, apa saya boleh buat?
Saya nak buat apa? Macam mana saya boleh nak mendengarkan yang sedap di telinga tuan-tuan saja? Tak boleh. Sama juga macam penyanyi tu, ada orang yang kata suara dia sedap, ada orang kata suara dia tak sedap. Mana kita nak boleh paksa? Kamu tak boleh, kamu kena kata juga suara aku sedap. Mana boleh? Jadi kalau nak dengar yang enak-enak, rasa yang tidak terguris di hati tu, susah jugalah. Tapi saya nak khabar, yang terguris tu saya cakap tu salah ke? Kalau salah kena betulkan. Tetapi kalau yang terguris tu saya cakap salah, tapi kalau tuan-tuan tolak, bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebenarnya hati tuan-tuan boleh terima tu, boleh terima apa yang saya cakap itu, tapi tuan-tuan tolak, bahaya tuan-tuan. Betul lah Ustaz Ijam cakap ni, tapi tak bersedap tengok. Sakit hati je aku dengar. Kata apa? Tu betul tuan. Saya tak tahulah, saya pun saya khabar, tak apalah. Gam-gam mana saya nak kata apa. Saya kuliah di tempat, saya ajar sirah tuan-tuan. Kajar lah, kongsi sirah Nabi SAW. Lalu bagaimanakah saya dia kata jangan sentuh politik, dia kata. Pening kepala aku. Saya pun macam mana ajar sirah tak boleh sentuh politik? Berat jeng, berat nanang ini. Memang jeng sungguh. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pun pernah dengar, saya tak silap saya khutbah bulan 11 tak silap saya. Tajuknya tentang perjanjian Hudaibiyah. Kebetulan saya ingat pasal saya yang bertugas. Baca. Dalam itu disentuh. Hudaibiyah itu sebahagian daripadanya adalah politik yang Nabi tegakkan. Tu tak boleh sebut. Tak boleh sebut, nak sebut apa? Payah lah orang itu. Apa ke benda? Minta maaf lah. Tu bila dah itu, saya minta maaf lah. Nak kata apa? Sebab tu kalau rasa tak itu, panggil saya semuka. Saya pun bengkel mana ke? Mana ni bengkel? Tak ada bengkel lah. Kita boleh slaughter. Boleh kau tim, tak ada masalah. Saya jangan boleh kau tim. Tuan-tuan minta maaf kan. Kecuali kalau yang saya cakap salah, tak apalah. Ini saya cakap betul tapi tuan-tuan terguris. Saya boleh buat apa? Nak kata apa? Lagipun yang saya cakap tu berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Jadi orang berlumba-lumba tu sampai bila sedarnya? Sampai hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur baru sedar. Tu jangan. Yang keempat, at-tanajusu fid dunya, iaitu tipu menipu dalam merebut segala harta dunia. Dalam melakukan tipu menipu tu, dia yang terlibat tu ada riba. Dia kata tak, ini patuh syariah, rupanya ada riba juga. Lepas itu ada peras ukut, ada rasuah, ada monopoli barangan, ada yang menipu sukatan, macam. Tuan-tuan pun dah tahu dah benda itu. So saya nak rangkumkan dengan satu ayat. Semua itu ada dalam satu ayat. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihani kamu. Jadi Allah dah khabar dah, jangan ambil secara batil, tak boleh. Nak buat biar secara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya timbul redha, meredai antara satu sama lain. Itu kita dah cerita dah, tahu lah sebenarnya tentu. Orang komplain, begini cerita dekat Facebook, harga Yahudi katanya. Apa pula cerita harga Yahudi? Apa? Beli Milo Ais harga Yahudi. Ada lagi tulis harga Tel Aviv. Soalannya saya khabar, bukan pasal harga tu. Yalah betul lah. Kalau kamu tak redha, jangan beli. Belum beli tanya dulu. Tapi bila dah berlaku muamalah, jual beli, mesti saling redha, meredai. Lepas tu kalau dah redha, kenapa kamu pergi tulis kat Facebook
Dah azan ke? Ya benar. Itu azan Sabah kot. Kalau dah saling, kamu dah beli, mesti redha meredai. Tapi bagi cerita harga Tel Aviv apa semua je. Lepas tu harga ini musang king ke musang apa ni, rega sampai RM200. Ini harga Tel Aviv katanya. Tel Aviv saja. Perangai kamu macam Tel Aviv, kamu tak nak cakap. Kalau kamu tak boleh beli, tak payah belilah. Ini dia geram tengok orang lain beli, aku pun nak juga rasa kan. Beli no RM200 sebiji. Biji pula ada 4 ulas pula tu. Lepas tu dia tak puas hati, ini harga Tel Aviv. Tak boleh lah orang itu. Bila bermuamalah, kita jual beli, saling redha meredai. Bila dah beli, ada akad, aku jual, aku beli, kamu jual kan. Dah lah, ayah komplain lagi. Ini semua yang masalah yang berlaku lah kan. Suka sangat kongsi kat Facebook kan. Yang kelima, saling memarahi. Ni A marah B, B marah C, marah tu je. Ini yang berlaku situasi sekarang kan. Pening tengok kan, sian tengok. Kita tengah berhadapan dengan COVID-19, ada banjir lagi. Hak dia tak kira nak buat, ya Allah, payah nak cakap. Nak cakap kan, boleh ni pula kan. Ini boleh buat. Dia nak kira pilihan raya saja. Kamu tak cukup ke lagi PRN Sabah tu? Dulu kita dah landai dah. Kita punya curve, kita punya itu dah okey dah. Main lepas PRN Sabah tu dia. Tu nak buat PRU lagi. Kamu otak letak mana? Tu mula. Kan ni khabar. Dulu nampak mula-mula tak cerdik, lepas tu nampak macam cerdik sikit, tu nampak kembali tidak cerdik. Tu bahasa dah sopan aku tulis. Dulu nampak kan. Dulu goreng, mana cakap. Dulu nampak mula-mula tak cerdik, lepas tu nampak cerdik sikit kan. Dia tak balik tak cerdik. Nak kena makan eczema tu susah betul kan. Apa hanya kan, itu dekat Pahang, dekat Johor, Romah atak apa ya, banjir apa semua kan. Kita perang nak PRU pula, pening tu ilmu. Selesaikan dengan cara baik. Formula dia selesaikan dengan cara baik. Penyelesaian dia Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Quran. Allah menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak dapat juga diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak boleh buat. Siapa tak sabar tak boleh buat. Itu kena sabar. Kalau tak sabar memang nak merampuh saja je kan. Itu dah aku dah cakap, Ustaz Izam tak percaya. Puak itu memang tak boleh dengar, tak akan boleh punya. Mula gitu. Orang khabar sabar. Jalan dakwah ni memang sabar. Jalan dakwah ni senang. Tak payahlah kan. Memang susah, kena sabar. Kok mana pun kita khabar, tak ada formula lain. Bubuh gilah buka apa ni teori, apa benda macam-macam teori, tak akan jumpa. Formulanya kena kembali kepada Allah Ta'ala. Allah khabar wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Peganglah. Kita dah tengok sejarah, kita dah pernah sentuh banyak kali dah. Sejarah kejatuhan umat Islam adalah kerana perpecahan, tak ada lain. Full stop, titik. Ini dibuat usul dalam musyarat dia kan. Kami nak semua, titik. Apa barang, kami nak semua. Kami nak itu, kamu tak payah. Titik kata. Dia tak tahu Allah Ta'ala dah titik awal lagi dah. Allah dah khabar wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'a. Salah keseluruhan kamu ni kena pegang pada tali Allah.
wala tafarraqu, jangan pecah belah. Kalau pecah belah, habis baliklah kita. Aduh, susah juga kan nak ambil formula lain. Dia nak kira formula dia. Lepas tu pasal tak nak kalah juga. Apa saya nak cakap dengan orang bawah? Kamu orang atas kan? Kamu orang atas, kamu kena kabur lagu orang bawah. Ada orang atas pergi ikut cakap orang bawah. Apa benda? Faham? Patut yang di atas tu kan lebih mulia lah. Ke imam, siapa ikut imam ni? Imam ikut makmum ke makmum ikut imam? Mula pandai lah. Takkan imam ikut makmum. Mana maunya? Kamu pakai teori apa? Makmum kena ikut imam lah. Jadi imam kena pandu jalan yang betul. Ini imam dia sebut salah, aku buat orang ni ke makmum aku marah. Peduli apa kamu imam? Aduh, susah betul. Tak apa, kamu nak titik, Allah Ta'ala dah titik awal kan, hantar kamu. Yang keenam, at-tahasudu hatta yakunal baghi. Hasud menghasut sehingga menjadi zalim, menzalimi antara satu sama lain. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang-orang yang suka menghasut tidak akan masuk syurga. Ini orang menghasut tak akan masuk syurga. Jadi jangan menghasut, jangan menangguk di air yang keruh. Itu bukan perangai orang Islam. Itu perangai musuh Islam. Baik. So tip rawatan. Kita cakap kita mesti ada rawatan. Ini kita ambil dua doa. Sama-sama kita amalkan. Tuan-tuan ikut saya baca. Doa supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang melanda umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai kemungkaran akhlak, hawa nafsu, amal perbuatan dan segala macam penyakit. Ini hadis riwayat Al-Hakim yang dikatakan sahih. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku kerjakan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Sama-sama lah. Kalau tak boleh apa lah, boleh test tengok test. Allah, ustaz ajak 3 kali nak suruh kami test. Ustaz je. Tak apa tuan-tuan, nanti dapatkan hadis tu lah. Boleh lah, sekarang tak ada masalah kan, banyak kita hadis, tuan-tuan Google pun ada tu. Ini mudah-mudahan kita beramal dengan doa supaya Allah Ta'ala hindarkan kita daripada perkara akhlak-akhlak yang terkeji tu. Hak tu yang saya kata awal mukadimah tadi, penyakit. Tadi nak rawat penyakit zahir, maka ubat sebagai ikhtiar lah. Tapi nak rawat penyakit batin dengan doa. Dengan doa. Tuan-tuan, sebelum saya nak tutup, hari ni saya datang, saya ni ada satu NGO namanya Amal Nur Hikmah. NGO ini saya penasihatnya. Udah ustaz jadi penasihat lah kan. NGO ini kita nak bantu orang-orang
gelandangan, kita nak bantu orang-orang yang memerlukan, tak ada makanan, orang yang tak ada pakaian, ni nak back to school dan sebagainya. Setakat ini kita dah turun tiga tempat lah. Hari tu di Kubang Pekan jauh benar Kubang Kerian, Kubang Pekan, Sayung dan sekitar sini. Jadi tuan-tuan yang ada duit yang lebih, tuan-tuan ada niat untuk bagi infak, tuan-tuan boleh letaklah kat belakang tu nanti. Kita dah sebut sebelum ini dalam pertemuan yang saya yang dulu, kalau kita nak Allah Ta'ala bebaskan kita dapat naungan Allah Ta'ala dekat yaumul mahsyar nanti, sebahagiannya ialah kita kena banyakkan infak, banyakkan sedekah. Jadi kita, tuan-tuan mungkin ada kekangan masa, tuan-tuan tidak ada kekangan wang, tuan-tuan ada kekangan masa untuk turun. InsyaAllah kami akan sampaikan. Tuan-tuan hulur, kami akan salurkan insyaAllah. Jadi kita kok mana pun mikirkan apa yang kita boleh bantu. Sebab kalau kita tengok dekat media masa, Facebook dan sebagainya kan, kadang-kadang saya mikir juga, tu orang share yang dekat Pahang kan, baginda tuanku yang Tuan Agong pun turun kan, dengan pakai highlightnya, drive sendiri kan, di sebelahnya ada permaisuri. Itu pun ada juga orang troll juga. Saya pun tak tahu manusia sekarang ni kan, benda boleh naik heli, buat apa naik highlight katanya. Saya tahu dia bukan nak troll kat Agong tu, dia nak troll kat orang yang naik heli ni. Dia cakap saja. Ada satu tu bubuh semacamnya, oh kamu nak tolong, nak hulurkan bantuan pun bawa bendera buat apa? Suka hati dia lah, dia nak bawa bendera, yang kamu dengki pasal apa? Bendera dia bukan bendera kamu. Tapi saya jawab elok-elok, saya khabar kita ni pakat-pakat tolong hak mana kita mampu. Siapa yang boleh tolong masing-masing tolong. Risaunya kamu je yang tak ada. Risaunya kamu je yang tak sampai kat situ. Orang lain pun dah sampai. Tapi dia nak balas juga. Bodohmu tu. Latak kamu lah. Jadi saya nak khabar sampai tahap yang begitu. Apa masalah kita? Dia nak ada je ni sampai kata orang politik ni 1 sen pun tak guna. Allah, janganlah begitu. Kamu sampai belajar, sampai degree, sampai kerja besar, kena fikir betul-betul lah. Jangan sampai marah sangat sampai orang itu kan. Kita fikir apa yang kita boleh bantu. Ini masalah. Tahulah Facebook kamu. Tapi Nabi dah khabar, fal yaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik ataupun kamu diam. Berkata, tulis tu berkatalah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh salurkan di belakang tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berkati dan rahmati apa yang kita lakukan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada yang tersinggung tu, apa boleh buat lah. Saya nak khabar padan muka lagi marah pula kan. Tapi hari ni Ustaz Ijam baik sikit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din walimna ta'win. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.